abstrak. Tumbuhan merupakan salah satu daripada alam benda hidup yang terdapat di alam semesta. Tumbuhan merupakan organisma yang terkandung di alam pelantai. Biasanya organisma yang menjalankan proses fotosintesis diklasifikasikan sebagai tumbuhan. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk menjalani proses fotosintesis. Cahaya matahari, udara dan juga air merupakan keperluan asas bagi setiap tumbuhan. Tumbuhan merangkumi semua benda hidup yang mampu menghasilkan makanan dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis dan menghasilkan kanji. Sel tumbuhan berbeza dengan sel haiwan dalam beberapa segi, termasuk sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Bagi objektif kajian, terdapat 3 aspek yang dititikberatkan. Yang pertama ialah mengkaji tentang proses kejadian tumbuhan, kedua menerangkan tentang proses fotosintesis oleh tumbuhan, dan yang ketiga menerangkan tentang manfaat tumbuhan. Setiap benda hidup di dunia ini telah dijadikan secara berpasang-pasangan dan ianya telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang bermaksud, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Allah SWT menciptakan tumbuh-tumbuhan dengan pelbagai jenis, warna dan fungsi untuk dimanfaatkan oleh umat manusia di atas muka bumi ini. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama inna fi dhalika ladzikra liulil albab. Yang bermaksud, apakah engkau tidak memperhatikan bahawa Allah menurunkan air dari langit lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkan tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian terdapat pelajaran bagi orang-orang yang punya akal sihat. Surah Az-Zumar ayat 21. Seterusnya saya akan menyatakan tentang proses kejadian tumbuhan. Semua proses pertumbuhan bermula dari permukaan yang mendapatkan siraman air, pergerakan, perkembangan dan pertumbuhan yang dialami oleh tanaman mulai sejak awal sampai proses selanjutnya sebenarnya telah terangkum dalam kata di dalam Al-Quran. Seperti dalam kalimah ihtazat yang bererti bergerak dan warobat yang memiliki erti bertambah atau berkembang serta wa anbatat yang ertinya menumbuhkan. Kata-kata yang telah disebutkan di dalam Al-Quran ini sangatlah sesuai dengan apa yang telah dikemukakan dalam penelitian-penelitian ilmu pengetahuan moden dan juga ilmu sains moden pada zaman sekarang. Seterusnya ialah saya akan menerangkan tentang proses fotosintesis oleh tumbuhan. Pada peringkat pertama, sinaran cahaya matahari diserap oleh sel-sel tumbuhan. Di dalam sel tersebut terdapat pula klorofil yang berfungsi untuk memerangkap cahaya matahari. Seterusnya, air dan karbon dioksida merupakan dua bahan utama dalam menjalankan proses fotosintesis. Proses fotosintesis menyebabkan molekul air berpecah dan terbahagi kepada atom hidrogen dan oksigen. Dan air sekali oksigen tersebut kemudiannya dibebaskan ke atmosfera. Seterusnya ialah manfaat tumbuh-tumbuhan. Antara manfaat tumbuh-tumbuhan ialah sebagai sumber pernafasan. Tumbuh-tumbuhan bermanfaat sebagai sumber oksigen. Hal ini kerana tumbuh-tumbuhan membebaskan oksigen dan menyerap gas karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Oksigen sangat penting kepada manusia kerana oksigen merupakan sumber pernafasan yang utama kepada manusia dan juga kepada benda hidup yang lain di atas muka bumi ini. Kekurangan tumbuhan hijau dapat menyebabkan bumi menjadi panas dan kualiti udara semakin merudum. Manfaat tumbuh-tumbuhan yang kedua adalah sebagai sumber makanan. Tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu daripada sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Oleh itu,
kewujudan tumbuhan adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Hal ini dapat dibuktikan melalui ayat Al-Quran di dalam surah Abasah ayat 27 hingga 32 yang bermaksud, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Manfaat tumbuh-tumbuhan yang seterusnya adalah sebagai sumber perubatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan setiap sesuatu itu dengan sia-sia. Tumbuh-tumbuhan juga boleh dijadikan penawar kepada penyakit. Tumbuh-tumbuhan merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, kerana daripadanya manusia dapat mencipta ubat-ubatan bagi tujuan merawat penyakit. Hal ini dapat dibuktikan melalui ayat Al-Quran di dalam surah An-Nahl ayat 69 yang bermaksud, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkan. Antara contoh tumbuh-tumbuhan yang mempunyai khasiat dalam bidang perubatan ialah Kesimpulannya, tumbuh-tumbuhan iaitu flora dapat membawa banyak manfaat kepada alam sekitar. Antaranya ialah sebagai bahan makanan, hasil pendapatan manusia dan menghalang berlakunya hakisan tanah dan banjir. Tumbuhan juga dapat menyejukkan muka bumi daripada kehangatan matahari. Seterusnya, sebagai punca untuk mengindahkan dan mencerahkan alam ini, serta sebagai bahan ubat-ubatan kepada manusia khususnya herba-herba. Seterusnya, membekalkan gas oksigen kepada hidupan dan menyingkirkan karbon dioksida daripada atmosfera. Sekian, terima kasih.